Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 19 Rajab 1444, 10 hari bulan 2 2023, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam, surah yang ke-68, surah yang ke-68, juzuk yang ke-29. Surah 68, juzuk 29. Ayat yang kita akan baca ayat 48 sehingga ke akhir surah. Banyak mana surah akhir ni? Tak apa habis. Ya, banyak mana. Kejut dia kata panjang. Surah ini berakhir dengan ayat 52. 48, 52, tak ada panjang lah. Jadi Alhamdulillah para pelajar sekalian, ayat yang kita akan baca ini iaitulah Allah Subhanahu wa taala ajar, didik Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar. Bersabar di atas menghadapi cabaran dan juga mihnah, tribulasi yang melalui penentangan kaum dia sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah memperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dan dalam ayat lepas Allah bagi tahu ada kalanya Allah Taala percepatkan hukuman ke atas kafir, ada kalanya tak, dia tak ambil hukuman selalu, dibiarkan puak tu dulu. Dibiarkan puak kafir tu panjang umur, panjang perlawanannya, kemudian barulah Allah Taala beri kemenangan kepada Islam. Maka ayat ini, ayat 48 ini, Allah minta Nabi kita bersabar menghadapi kaum dia yang kerah kepala, yang tak dengar kata, yang tak erti bahasa. Sabar. Dan Allah banding di sini, jangan jadi macam sahibul hud, macam Nabi yang lari ditelan oleh ikan. Nabi mana tu? Nabi Yunus. Sebab Yunus dia marah kepada kaum dia, dia lari. Maka Allah peringatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lari, sela berdakwah. Jangan lari, sela berdakwah. Baiklah para pelajar, itu sedikit mukaddimah tentang sabar dalam berdakwah menghadapi ujian dan juga cabaran, sabar menyampaikan yang benar kepada masyarakat. Mari kita baca ayat. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, buka muka surat 1280. 1280. Jadi untuk maklumat pada pelajar lah, oleh kerana tak tahu apa ada masalah teknikal macam mana ke, kita tak boleh baca panjang. Jadi nafas tak ada.
pendek. Jadi kita akan berhenti setakat mana yang dibenarkan. Maka kalau boleh orang lain hak panjang tu dia boleh baca ya, tapi jangan kuat. Jadi kita akan baca setakat mana nafas kita boleh pergi. Kalau nak taranu tak boleh pergi dah, memang kalah dah. Makin tua makin pendek dia punya cara bernapas ni. Baik, kita baca ayat kemudian baru kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Balik semula kepada huraian, kepada tafsir ayat. Ayat 48. Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima hukum Tuhanmu yang memberi tempuh kepada mereka puak kafir. Jadi ayat ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi bersabar menerima apa saja ketetapan Allah. Ai fasbir ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lima hakamallahu bihi syar'an wa qadaran. Tanda pelajaran. Allah Ta'ala beri kepada Nabi dua perkara. Sabar mengikut syarak. Apa dia? Iaitulah menyampaikan risalah. Sabar menyampaikan risalah. Walinqiyadit tam li amrihi, dan menunaikan, tunduk dan patuh dengan sempurna kepada semua arahan Allah Azza wa Jalla. Wa tahammuli azal kufar wal musyrikin, menanggung segala gangguan kejahatan yang dibuat oleh puak kafir kerana berdakwah ini. Duna sakhatin au jaz'in, jangan marah, jangan kecewa, jangan frust, walaupun Allah Ta'ala lambatkan tindakan ke atas puak kafir. Jadi ayat ini panjang cerita. Maka dua dimensi sabar, dia panggil sabar syar'i, menyampaikan tanggungjawab dan tunduk kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Sabar dari sudut qadarinya, takdir Allah Azza wa Jallanya, iaitulah Allah Subhanahu wa taala tangguhkan, ambil tindakan ke atas puak kafir supaya mereka, mudah-mudahan mereka insaf. Hak jahat-jahat atau insaf, dia sedar dan dia masuk Islam. Itu tujuan dia. Tapi kalau tak insaf juga, macam Abu Jahal tu, akhirnya mati kafir. Hak insaf daripada geng Abu Jahal siapa? Abu Sufyan. Itulah kata di Ar-Razi dalam tafsir, dia kata
Maknanya satu sabar dalam menunaikan tanggungjawab, sabar lagi menerima ketetapan Allah Azza wa Jalla, memberi peluang kepada puak kafir untuk berjalan atas muka bumi ini sehinggalah mereka insaf ataupun mereka mati terbunuh dalam peperangan. Baiklah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala letak dua kategori. Tengok pelajar. Ayat surah Al-Insan ayat 24. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك, musabar, menerima ketetapan Allah Azza wa Jalla, jangan sekali-kali pergi ikut puak kafir itu. Sabar lawan dia. Dia tawar apa benda pun jangan ambil. Ayat yang kedua surah At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Musabar Muhammad, kamu di dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla, jangan takut. Maka di sini selepas Allah Taala perintahkan baginda Nabi sallallahu bersabar, maka dia bagi bandingan. Apa dia bandingan? Wala takun ka sahibil hut. Dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. Siapa dia ditelan oleh ikan? Iaitulah Nabi Yunus alaihissalam. Ai wala takun ya Muhammadu fid dajari wal ghadabi. Jangan mudah marah, jangan mudah kecewa, jangan mudah nak ambil tindakan membawa diri tak sabar menghadapi kerenah kaummu, sebagaimana Yunus alaihissalam telah dicampak ke dalam laut dan dia ditelan oleh ikan. Dia ditelan oleh ikan. Sebab apa? Sebab dia tak sabar. Allahu Akbar. Kemudian Allah gambarkan keadaan Nabi Yunus dalam perut ikan. Dengar ni. Iznada wa huwa makdhum. Ingatlah kisahnya ketika dia berdoa merayu dengan keadaan sesak sebab terkurung di dalam perut ikan. Tengok nota di bawah, dia kata orang yang ditelan ikan itu ialah Nabi Yunus alaihissalam. Lihatlah kisahnya pada ayat 87 surah Al-Anbiya. Kalau mu nak panjang, rujuk balik ke surah Al-Anbiya ayat 87 serta penjelasan nombor 985 sehingga 987. Ini tafsir pimpinan ni dia bagus. Dia tak pakai muka surat, dia pakai nombor nota kaki. Jadi kalau kita nak rujuk di sana. Jadi Nabi Yunus alaihissalam bila dia lari, tak sabar menghadapi kerenah kaum dia lari. Akhirnya Allah jatuhkan hukuman, dia dicampak dalam laut dan dia ditelan oleh ikan. Ikan Nun nama dia. Apa Nabi Yunus buat? Maka dia terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia berdoa. Wa sadruhu mamlu'un ghaizan wa ghamman wa hamman. Tapi dalam hati dia masih lagi marah kepada kaum dia. Dalam hati dia penuh dengan duka cita. Dalam hati dia penuh dengan kesusahan. Sebab apa? Duduk dalam perut ikan. Ini kita pendakwah ni jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Kalau nak marah pun sabar. Jangan lari daripada medan perjuangan. Sekarang ni kita tengok sahabat-sahabat kita, dia suka bakar kelambu. Marah ke nyamuk, bakar kelambu. Ataupun istilah orang sekarang ni, runtuh jambatan. Kira lompat di seberang sana, jambatan diruntuhkan, tak ada pergi mari lagi. Para pendakwah, bukan semua pandangan kita orang terima. Sebagaimana kita juga tak terima pandangan orang. Bila kita tak boleh terima pandangan orang, kita lompat.
Bila lompat, kita serang kawan kita sendiri pula. Kita kata ini satu perbuatan yang tidak baik. Nabi Yunus AS, walaupun dia marah kepada kaum dia, tak ada. Dia masuk dalam perut ikan, duduk zikir. Zikir banyak-banyak. Jadi kita kena fikir sebagai pendakwah. Boleh jadi pandangan kita betul, pandangan orang lain salah. Kita juga kena fikir, pandangan boleh jadi pandangan kita salah, pandangan orang lain betul. Ni tak, kita je betul. Siapa dia lawan aku, dia tak betul. Kita pun lompat lari, kita pun runtuhkan jambatan. Sahabat-sahabat yang kita berkawan dengan dia bertahun-tahun, kita serang dia pula. Kita hina dia dengan alqab, dengan gelaran-gelaran yang buruk, yang tidak baik. Kita mengatakan inilah perangai buruk, perangai huduh manusia. Waktu dia berkawan, dia puji. Waktu dia berkhilaf, dia keji. Allahul Musta'an. Itulah mainan syaitan, dipanggil talbisu iblis, kepada sebahagian daripada pendakwah yang hilang sabar, hilang pertimbangan, menyerang kawan kerana perbezaan yang tidaklah besar sangat. Itulah peringatan kita kepada kita semua, para pelajar, penuntut ilmu dan juga para pendakwah. Baik. Allah kata tengok ayat 49. Laula an tadarakahu ni'matum min rabbih lanubidha bil 'ara'i wa huwa mazmum. Kalaulah ia tidak didatangi oleh nikmat pertolongan dari Tuhannya, nascaya tercampaklah ia ke tanah yang tandus di tepi pantai, dalam keadaan ia ditempelak kerana salah silapnya itu. Ai laula an adrakat Yunus rahmatun azimatun min rabbih. Kalaulah tidak kerana Yunus mendapat rahmat daripada Allah yang besar, nascaya dia dicampak ke tepi pantai, ke pantai pasir yang apa ni, di tepi pantai yang tak ada pokok-pokok itu, ataupun di antara manusia dan pokok-pokok dan binaan, wa huwa yuzamu wa yulamu bizambi, dalam keadaan dia dicela, dicerca dengan sebab dosa yang dia buat itu. Tapi apa boleh buat? Allah SWT masih lagi memberi kasih sayang dia kepada Yunus. Diberinya, Yunus tak lekang daripada mulut dia beristighfar, bertaubat, dengan berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini di antara doa yang mustajab. Kita kalau ada masalah apa-apa, perbanyakkan zikir ni. Banyakkan zikir Yunus ni. Banyak. Berapa kali? Selagi hati itu tak tenang, selagi itulah kita tak dapat khusyuk, zikir je. 1000 kali, 2000 kali, terus duduk kira. Yang pentingnya, waktu kita zikir itu biar hati kita khusyuk, ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, kalau tidak kerana nikmat Allah Ta'ala, Yunus dicampak oleh ikan di tepi laut, tepi pantai. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia kata wal ara, dia kata al-ardul wasi'atu al-fada, bumi yang luas, tidak ada bukit, tak ada pokok yang menutupinya. Mana dia pakai lempar gitu ya. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, dia ditutup, ditudung, jadi dia selamat. Ada kata, kalau tidak kerana rahmat Allah Ta'ala, Yunus duduk dalam mana? Duduk dalam perut ikan lah sampai ke hari kiamat, menjadi makanan ikan. Tak ada apa lah. Allahu Akbar. Jadi rahmat Allah Ta'ala, Yunus bertaubat, beristighfar, Allah Ta'ala kabulkan taubat dia. Allah Ta'ala campak dia semula ke bumi dan meneruskan dakwah dia. Kita kata alhamdulillah. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Panjanglah cerita dia ni kalau nak kira kak. Kalau cari dalam Israeliat kak panjanglah. Dia capok ikan mari pokok labu tutup dia. Kemudian timbullah cerita kata Asura. Kita kata tak usah carilah. Cari hak Tuhan sebut sudah. Cukup dah ceritanya.
Cerita dianya maghza al-hikayah. Tujuan ceritanya supaya kita ambil pengajaran para pendakwah sabar. Jangan mudah koyak, jangan mudah lari daripada medan perjuangan. Dah, ni tak tahu dia lari, dia pergi cari kawan lain pula untuk menyerang kawan ni pula. Itu dia panggil cerita orang tak sabar. Ai fastafallahu Yunus. Kemudian Allah Ta'ala pilih Nabi Yunus sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, yang namanya, kisahnya diabadikan dalam Quran, dan Allah nyatakan, Allah Ta'ala sebut, faja'alahu minas salihin. Dia termasuk orang yang saleh. Dia termasuk orang yang saleh. Jadi, walaupun dia ada kesilapan, tapi telah diperbetulkan oleh Allah Azza wa Jalla segala kesilapan, kemudian dia betul balik dan dia teruskan dakwah dia. Alhamdulillah. Dalam hadis, dengar ni hadis apa? Ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yanbaghi li 'abdin an yaqul ana khairun min Yunus bin Matta. Dengar ni. Ma min 'abdin, tidak ada mana-mana orang, tak sepatutnya orang ni bercakap, dia kata saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Hadis ini tanda pelajar. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Apa makna ana? Siapa dia ana di sini? Jadi ada ulama kata ana di sini Nabi sendiri. Jangan siapa-siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Yunus. Kenapa Nabi cakap? Sedangkan Nabi itu sayyidul bashar, penghulu segala manusia. Qala zalika tawadu'an. Nabi kata demikian supaya tawadhu'. Mu jangan duk banding aku dengan Yunus. Mu jangan hina Yunus. Dia tu Nabi min anbiya'illah. Jangan duk banding. Itu kata satu. Pendapat yang kedua kata, ana tu kita. Muhai para pendakwah jangan mu kata saya lebih baik daripada Yunus. Yunus kecewa dengan kaum dia lari. Saya walaupun kecewa dengan kaum saya tak lari. La. Yunus lebih baik. Sebab Allah kata apa? Fajtabahu rabbuhu. Allah pilih dia jadi nabi. Faja'alahu minas salihin. Tiba-tiba kita kata kita lebih baik pada Yunus, kita tak nak lari dari medan perjuangan. Jangan. Maka di sini Allah didik kita para pelajar, para jemaah sekalian, supaya sentiasa bertawaduk. Kita tengok di medan kehidupan sekarang. Jangan sebut peribadi siapa-siapa. Kita tengok sebagai fakta sejarah dan alam realiti para pendakwah ataupun penceramah. Orang yang ceramah sombong-sombong, kata tu kata ni, bagi jaminan terjemahan ni, mereka akan melompat akhirnya. Anak-anak kita bakal pendakwah ni bertawaduklah dalam kata-kata kita. Banyak menggunakan kami insya-Allah. Seboleh mungkin kita cuba beramal dengan ilmu yang kita belajar. Kita akan beramal dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk pelekeh orang, jangan. Kata orang itu tak betul, orang itu tak betul, akhirnya dia lompat tak betul juga. Kata apa yang dia kata kebanyakannya lantun. Dia panggil melantun macam bola getah. Kita campak bola getah ni macam mana? Dia terpantun balik semula kena atas dahi kita. Ni sehari dua ni orang dia tunjuk gambar budak bekak dahi. Dia main apa? Ni awak saja ni batu dua betul teh ni. Awak tak kenal budak teh. Lata-lata. Lata ni memang lata atas kepala sungguh ni. Tote-tote pok atas kepala bekak habis. Kita lagi itulah. Pendakwah yang mulut celupar. Yang duk kata orang kuat-kuat, kita tengok di mana akhir kesudahan perjuangan dia akan gimana. Lompat. Dia lata balik atas kepala dia. Hati-hati kita, sabar. Dalam berdakwah ni kita ada SOP. Ada kita kena sabar, jangan mudah kata orang. Nanti apa yang kita kata itu terbalik atas kepala kita. Maka di sini Nabi kata, mu jangan kata
ana khairum min Yunus bin Matta. Aku baik daripada dia. Lah. Yunus walaupun tersalah langkah, tapi Allah puji dia setelah dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kalau kita salah langkah, kita dikeji oleh orang, kita pula mengeji orang. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang sekarang. Baiklah. Tengok dalam ayat 51 dah. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka yang penuh dengan permusuhan dan kebencian. Dia panggil mata jahat, penyakit ain. Dia tengok orang dengan pandangan benci, pandangan sakit hati, pandangan yang penuh dendam. Itu bahaya pandangan lagi tu. Jadi dia panggil penyakit ain itu benar. Pandangan-pandangan yang jahat ni boleh merebahkan orang, boleh menyebabkan orang itu hilang kewarasan dan sakit macam-macam lagi. Jadi hati-hati kita ni. Jadi puak kafir ni tengok ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai walaqad aushakal ladina kafaru. Hampir-hampirlah orang kafir itu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ihdari nazarihim, dengan sebab pandangan mata mereka yang jahat, dengan sebab hasad dalam hati mereka. Bila lamma sami'u dzikra, bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Oh, bila Nabi baca Quran, mengamuk selalu puak dia. Dia takut benar dengan Quran. Jadi puak kafir takut dengan Quran, syaitan takut dengan Quran. Kita orang beriman, apa kalau orang baca Quran tu tak mau dengar, itu ada juga spesies yang diganggu oleh syaitan. Syaitan ni kuat. Bijak ke tak bijak syaitan? Bijak pelik lah syaitan ni. Jadi puak kafir tu tengok ke Nabi SAW, bila Nabi baca Quran, dia sangat sakit hati. Kita orang beriman jangan main. Sakit hati ke tidak kita kepada orang baca Quran? Jangan sakit hati. Jadi hak ni kita kena. Dia kata apa ke Nabi, tengok. Wa yaquluna innahu lamajnun. Sambil berkata, semasa mereka mendengar Quran, sambil berkata sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sungguh-sungguh orang gila. Sedap dia kata ke Nabi gila. Dia tu betul, jawab dia tu tak betul jalannya. Jadi orang kafir bila dengar Nabi baca Quran dia takut. Sebab apa dia takut? Dua sebab. Yang pertama, dia takut tembus Quran tu dalam hati dia, yang menyebabkan dia akan beriman. Satu. Yang kedua, dia takut orang hak dengar tu, keluarga dia, anak-anak dia terpengaruh dengan dengan bacaan Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia marah, dia mengamuk, dia tengok ke Nabi dengan pandangan yang cukup menakutkan. Semua itu adalah permainan puak-puak kafir terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini marah dia. Kita orang Islam jangan marah. Cuma nasihat kita lah, pandangan kita kepada Bilal di masjid. Kadang-kadang Bilal ni dia pasang Quran tu di masjid kuat sangat. Itu pun tidak bagus. Sebab jiran-jiran masjid tu ada orang nak rehat, ada orang sakit, ada tengah duduk mengajar online. Jadi kalau kita pasang kuat, terganggu orang. Nak pasal-pasal lah untuk kita dengar dalam masjid kita ni cukup. Sebab kita tak boleh paksa orang dengar. Dia Al-Quran ni dia kena dengar dengan hati yang tenang, barulah dia dapat faedah daripadanya, atau dia dapat pahala daripadanya. Tapi kalau dia dengar sakit hati, jangan. Jadi kita tak mau orang sakit hati kepada Quran dengan sebab kita. Jadi kita baca pelan-pelan, baca kohoh-kohoh. Kita jangan pasang kuat-kuat sampai mengganggu orang lain. Jangan. Ada setengah masjid ni sampai 8 SPK. 3 kilometer dengar dah.
Jadi buat apa dengar kuat-kuat kalau orang tak ambil manfaat daripada dia. Allahul musta'an. Akhir ayat kita, wa ma huwa illa zikrun lil alamin. Padahal Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat manusia seluruhnya. Fungsi Al-Quran untuk apa? Untuk manusia ingat, manusia sedar, manusia khabar bahawa Al-Quran itu untuk manusia seluruhnya. Allah SWT hantar mari sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk, kitab pedoman. Siapa dia nak selamat, ikut Al-Quran. Allahu Akbar. Baiklah, tamatlah kita. Fungsi Al-Quran sangat besar. Jadi Quran itu sebagai peringatan. Walaisa bikalamil majanin, bukan cakap orang gila. Dia kata Nabi itu gila baca Quran. Allahu Akbar. Jadi kalau orang gila bercakap merapu, ni Quran cakap dengan penuh dengan fakta, penuh dengan percakapan yang baik, semuanya hidayah, petunjuk, maklumat dan fakta yang begitu jelas. Yang tak jelasnya orang kepala sengit je, yang tak boleh terima Al-Quran. Kita mengatakan itulah satu kerugian yang amat besar, yang amat ketara. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, kata alhamdulillah, tamatlah perbincangan tentang ayat dalam berakhirnya surah Al-Qalam. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang, surah Al-Haqqah. Surah apa? Tak tidur hari ni. Baik. Kita berpindah kepada Al-Fawaid. Faedah yang dapat kita ambil daripada ayat-ayat yang kita baca ini. Tulis. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut, fasbir li hukmi rabbik. Fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jadi para ulama katakan, lima hakama bihi, kita kena sabar dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, sama ada secara syar'i ataupun qadari. Dia ada dua. Syar'i itu hak Tuhan suruh, hak kita buat benda baik tu. Qadari itu hak jalan dunia ni dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka al-hukmul qadari, takdir Allah Ta'ala yang menjadi takdir dia secara umumnya, iaitulah kamu kena sabar menghadapi kerenah, mihnah, segala penyakit yang dibawa oleh puak-puak kafir. Mu sabar, mu jangan mudah marah. Sabar, lawan tetap lawan. Wal hukmus syar'i, hukum syaraknya mu kena berdakwah. Satu, dan kamu kena tunduk. Tunduk apa? Tunduk kepada segala peraturan Allah Azza wa Jalla, melakukan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Maka Allah Ta'ala suruh kita sabar. Kalau tak sabar, lari. Macam Nabi Yunus. Pendakwah kena sabar. Kita nak menegakkan ajaran Islam, kita nak menegakkan sunnah Nabi SAW, akan ada halangan. Akan ada orang panggil ujian di tengah jalan. Jadi setengah orang ni bila dia diuji, bila dia berkhilaf dia lari. Bila lari, ujian tu kerana Tuhan nak betul hak dia. Kita kata ujian itu Allah nak mematangkan kita, tapi kalau kita lompat awal lagi, matang apa lagi tu? Ini masalah kita sekarang. Sebelum mari ayat sabar, Allah Ta'ala sebut cerita pemilik kebun yang bakhil. Pemilik kebun yang bakhil. Kemudian Allah ajarkan Nabi SAW supaya sabar dalam semua perkara. Dalam bab dunianya sabar, dalam bab akhirat kita kena sabar. Sebagaimana kata di syair, bihilmin wa bazlin sada fi qaumihil fata wa kaunuka iyyahu alayka yasiru. Bihilmin, dengan lemah lembut, dan kita kerahkan tenaga kita untuk menyampaikan kebenaran, maka seorang pemuda itu akan dapat jadi pemimpin.
Dan wa kaunuka iyyahu 'alaika yasiru. Kalau kita duduk atas kebenaran, maka mudahlah segala perjuangan. Jadi kita kena buat baik kepada orang, jangan tak buat. Baik, faedah yang kedua dia kata apa? Wala takun ka sahibil hut. Tulis itu. Wala takun ka sahibil hut. Mu jangan jadi macam Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus? Nabi Yunus ni dia tak sabar dalam berdakwah. Istajala an amri rabbih. Gopoh dia. Sepatutnya Yunus dia tak lari. Kalau kaum dia tak ikut pun, dia mesti teruskan perjuangan. Mungkin tak ikut hari ni, besok dia ikut. Tapi oleh kerana Sayyidina Yunus AS gopoh, dia lari, maka Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ke atas dia, dia ditelan oleh ikan. Berat telan dia ikan ni. Berapa kali gelak dia? Gelak laut. Gelak malam. Gelak perut ikan. Lagu naga. Kita ni tak ada elektrik malam apa. Macam nak cabut. Dah. Resahnya kita hidup. Ni macam mana kita duduk dalam perut ikan tiga kegelapan. Maka Allah SWT ajar kepada kita, mu jangan jadi macam Yunus dalam bab apa? Dalam bab tak sabar dalam berdakwah. Kena sabar dalam berdakwah ni. Jangan mudah koyak, jangan mudah lari. Jangan mudah lompat, kata orang jangan mudah bakar kelambu ataupun runtuhkan jambatan. Sabar. Sikit-sikit lah. Ujian sikit. Kemudian kita pula pergi cari dalil pula supaya ujian itu betul alik kita. Sabar. Baiklah para pelajar, para jemaah sekalian, kita berpindah pula kepada fasbir li hukmi rabbika. Tulis pula. Ini nombor 3. Fasbir li hukmi rabbika wala tafri'un ala ma taqaddama. Faedah dia panggil tadi kita dah bincang tentang tuduhan jahat puak kafir kepada Nabi SAW. Dia kata Nabi bawa Quran ni, apa dia? Apa dia? Gila. Maka Allah SWT dah janji kepada Nabi SAW bahawa Nabi bukan gila. Apa yang Nabi baca, apa yang Nabi sampai gitu daripada Allah Azza wa Jalla. Kamu ni pelik mai kata kok saya Nabi dia SAW. Maka nak berjaya kita kena sabar. Nak berjaya kita kena sabar. Kata di ahli tadabbur kata yadullu ala annahu la yatimu syai' minas salihat. Benda baik, benda taat tidak akan berjaya illa bi taufiqin minallah, kecuali dengan taufik daripada Allah Taala dan hidayah daripada Allah. Syarat kita nak dapat taufik, tanda ni pelajar. Syarat kita nak dapat taufik, syarat kita nak dapat hidayah, mesti sabar. Jadi sabar telah dipanggil kunci. Dalam bahasa Arab kata, dalam mutalaah kita belajar as-sabru miftahul faraj. Kau tak ngapa? Sabar kunci kejayaan. Sabar, kalau tak sabar lari. Baiklah. Yang keempat, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lalu biza bil ara'i wa mazmum. Kalaulah tidak rahmat Allah Taala temari kepada Yunus, nescaya tercampaklah dia di padang pasir yang tandus. Tak ada pokok, tak ada apa. Dia kata ayat ini mengajar kepada kita bahawa kita ni akan melalui satu masa hidup kita tak tenang. Hidup kita tidak tenang. Bila tak tenang, apakah perkara yang boleh menenangkan kita? Maka ubat tidur tak jadi. Kadang-kadang maka ubat tidur pun tak tidur juga. Yang menenangkan kita, kita balik kepada uslub yang digunakan oleh Nabi Yunus. Apa dia Nabi Yunus AS? Apa uslub dia guna? Zikir,
taubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kena baca banyak ni. Itulah di antara dikata doa yang mustajab, doa Zinnun, doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan. Banyak ke doa ni. Ni kita berada susah hati baca doa. Ni tak ada susah hati molek tu habis satu dunia dah. Duduk jaja dah dia ni gini kita mengatakan ini satu masalah yang besar. Baiklah, sebagai ayat ni wa in yakadul ladina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim. Tanda itu pelajar. Dia kata ayat ini menunjukkan bahawa aslun fi annal aina haqqun. Penyakit ain itu benar. Tahu penyakit ain? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata al-ainu haqq. Penyakit ain ini penyakit mata orang tengok. Penyakit orang tengok dengan dengki, dengan hasad, menyebabkan kawan itu akan sakit. Sebab itulah kita nasihat sangat-sangat kepada pelajar jemaah kita ni. Jangan duk tayang semua nikmat yang kita dapat kepada orang. Jangan. Ni boleh hanuk pun type di Facebook. Hanuk cemerlang tok di sini. Kalau orang dengki tengok, sakit hati tengok, hanuk awak rebah tanpa sebab. Rebah tanpa sebab. Baru ni ada seorang makcik mari. Dia bawa anak dia, pelik dia tengok. Nampak budak comel. Tapi mata dia kelih kita tu jadi lain macam tengok. Kata buat apa ni? Awal ni kena apa? Tak tahulah ustaz, anak saya ni cemerlang daripada sekolah rendah lagi sampai ke universiti. Separuh jalan, baru tahun berapa jadi you. Lah ni balik kau duk melengung ni, tak tahu apa. Hospital pergi dah. Situ pergi dah. Kita kata ni penyakit al-ain, penyakit ain, penyakit mata orang tengok dengan dengki tu cukup berbahaya. Sebab itulah kalau kita dapat nikmat jangan duk tayang ke orang. Jangan duk tayang ke orang. Orang dengki tengok binasa kita. Nabi sebut dalam hadis ni sahih dalam Bukhari. Jadi Nabi kata al-ainu haq. Penyakit ain ni kalau kena ke unta masuk apa ni al-qudur, masuk periuk. Kalau kena ke orang yadkhulul qubur. Penyakit ain kalau kena ke hayawan masuk periuk dia. Al-qudur tu makna periuk, maknanya mati. Hayawan tu sakit, kena sembelih makan. Kalau kena ke orang masuk kubur. Tak ada penyakit apa. Pakai termenung gitu ya. Ni ndaklah jangan duk tayang belakalah. Sobatlah. Nak tunjuk ke siapa kak? Orang Kelantan kata nak tunjuk ke siapa? Ni boleh selik. Putus saya periksa anak ni kok. Sekali dengan selik tu. Rauk letak disebut ni. Sengih anak dia apa suka. Kalau orang sakit hati, anak awak jadi bodoh tak tahu apa sikit lagi. Hati-hati kita jangan. Kita pun kalau tengok benda yang comel-comel, jangan duk puji, comel-comel the best, gini-gini. Lah, kena kata Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah. Puji. Dengan kita puji Allah, bukan puji budak tu. Allah yang beri anugerah pada dia cerdik, anugerah kepada dia kepandaian. Kita jangan duk puji orang itu saja. Allahu akbar. Ini bahaya kata di ulama, dia kata al-aslum fi annal aina haqqun daripada ayat Quran. Kafir tu tengok ke Nabi, tengok dengan pandangan yang begitu jahat. Tapi Allah Taala jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dibinasakan. Cukup dah 5. Alhamdulillah. Tamatlah kita 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat-ayat yang kita baca pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau rezekikan kami bertadabbur surah Al-Qalam ini dengan perjuangan para nabi, dengan kesabaran para rasul, dengan bahayanya sifat-sifat gopoh dalam gerak kerja dakwah kita ataupun apa saja kerja, bahayanya sifat orang bakhil sehingga harta mereka dibinasakan, dan bahayanya sifat hasad dan dengki. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami daripada sifat-sifat yang buruk, serta curahkanlah ke data kami perasaan yang baik untuk terus beramal,
terus beristighfar, terus berzikir sebagaimana engkau ajar kepada Nabi-Mu Yunus dan juga sebagaimana yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami terus beristiqamah di dalam menegakkan kebenaran, dalam beriman, beramal dengan Quran dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta berikanlah keampunan, berikanlah kecurahkanlah rahmat-Mu ke dalam kubur dua ibu bapa kami dan juga ke dalam kubur kami setelah kami berada dalam tempat itu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung surah Al-Haqqah dalam siri yang akan datang.